bukan bab lah. Okey, kalau kita tengok pasal soalan kebat kan. Okey, di mana kalau di mana dekat dalam soalan kebat kamu kena faham dan juga kamu kena tahu yang dia punya cara nak menjawab soalan dia. Sebenarnya ada pelbagai cara lah. Okey, jadi sebab itulah saya pun pilih soalan-soalan yang agak berbeza. Dia punya konteks soalan dia, yang mana yang kita bincangkan 2 hari ni lain petang. Lepas tu yang 2 soalan untuk homework tu pun sedikit berbeza. Okey, jadi cuma nak bincangkan apa yang dipanggil sebagai dia punya apa yang diperkenalkan, nak bagi tahu dengan anda yang cara Syamilin. Okey, di mana cara nak menjawab tu, formula untuk menjawab tu dia sebenarnya macam-macam cara. Dan juga tak semestinya untuk jawab soalan sejarah saja boleh guna. Maksudnya soalan-soalan kebat untuk yang subjek-subjek lain pun tetap boleh guna. Okey, contoh okey, jadi kalau kita tengok kan, kalau soalan-soalan okey, ini antara apa yang dipanggil sebagai teknik-teknik umum lah. Jadi kita panggil sebagai teknik-teknik umum, apa yang kita panggil sebagai untuk menjawab apa yang dikenali sebagai soalan-soalan kebat lah. Okey, di mana yang ni merupakan sekadar cadangan. Okey, jadi tak ada. Okey, di mana sekadar cadangan. Di mana saya dekat dalam soalan kebat untuk mengetahui kamu kan, sebab apa tahu? Saya nak kamu berfikiran lebih luas. Okey, maksudnya bila kita jawab kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab dia sebenarnya dia tak perlu ada formula, kamu faham tak? Jadi kalau ada formula, okey, contoh for example, kalau saya cakap okey, kita akan belajar satu formula untuk fizik. Okey, so E equals to mc square. Contohnya. Okey, kalau kita belajar benda ni. Okey, lepas tu katakanlah kita cakap okey, people, kita ada y mx plus c. Okey, what is this? Okey, you just put in all the variables blah 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 and you will get the answers. Kebat tak macam tu. Faham ya? Okey, di mana kebat dia tak macam ni. Kamu jangan, okey, itu the whole point of, bolehlah saya cakap, the whole point of kebating. Okey, jadi the whole point of kebating, dia nak tanya kamu, okey, dia nak tahu sama ada kamu pandai ke tak pandai nak berfikir. You get what I mean? Semua orang boleh ikut tak so far? Dia nak kamu ni berfikir. Jadi, okey, yang ni kamu buang daripada pemikiran kamu. Benda-benda macam formula ni, okey, lepas tu kita tengok macam ni formula-formula ni, tak perlu letak dekat dalam pemikiran. Dia yang penting, the way you get the ideas. Yes, Amanda, ini untuk fikir logik je. Okey, so, jadi buang ni E mc square Y mx plus C ni. Jadi kamu abaikan. Okey, jadi teknik-teknik umum yang kalau saya cadangkan okey, di mana kalau kita tengok antara cadangan dia, okey, so katakanlah kalau kita tengok ada yang bentuk dia punya soalan ataupun bentuk penanyaan dia okey, so kalau kita tengok okey, bentuk soalan atau penanyaan nombor 1. Bila kita tengok okey, kalau soalan okey, suara macam slow. Alright, suara macam slow. Okey, alright. So dah pakai mic ni. Okey, jadi dekat dalam bentuk soalan atau penanyaan, okey, kalau kita tengok dari satu segi kan. Contoh, kalau soalan tanya, katakanlah soalan tanya aspek-aspek. Okey, so huraikan dari segi aspek-aspek. Aspek maksudnya dari segi apa? Okey, jadi apa yang boleh kamu buat kan? Okey, macam yang saya selalu cakap lah, kalau aspek-aspek ni gunakan 3 benda yang utama lah. Yang saya selalu cakap dengan kamu. Okey, gunakan teknik apa yang dipanggil sebagai PES. Okey, di mana PES kalau kita tengok kan, okey, dia mesti dari segi apa? Dari segi politik, lepas tu contohnya dari segi ekonomi, lepas tu kemudiannya dari segi sosial. Okey, dapat politik, ekonomi, sosial. Okey, di mana politik, ekonomi, sosial ni maksudnya politik ni, what is politics? Anything related to apa? Pentadbiran. Anything related to apa? Perundangan, undang-undang. Lepas tu kemudiannya apa ni, anything yang related dengan apa? Okey, keselamatan. Very good. Thank you. Okey, so ini semua duduk dekat dalam politik lah. Keselamatan ni maksudnya keselamatan negara lah contohnya. Okey, faham ya aspek dia. Okey, lepas tu kalau kita tengok ekonomi, okey, contohnya apa? Kalau ekonomi dia mesti merujuk kepada apa? Okey, pendapatan penduduk. Jadi pendapatan, tak kisahlah pendapatan orang ke, pendapatan negara ke. Lepas tu kemudiannya ekonomi termasuklah apa yang dipanggil sebagai pembangunan infrastruktur. Masuk dalam kategori ekonomi. Alright. Okey, lepas tu kemudiannya social. Okey. Contoh kalau social pula kita tengok things such as pendidikan. Lepas tu things such as perpaduan. Okey, boleh faham jadi these are the important aspects of answering kebat questions. Faham tak? Jadi kamu kena pandai kategorikan dia. Maksudnya yes, kesihatan boleh lah. Okay, so masuk sekali dekat dalam ni, kesihatan. Faham ya? Okay, for those yang baru join the class, okay, so hi, hello Kyle. Okay, jadi politik, ekonomi, sosial. One of the ways to get the answers. Faham ya? Cara untuk kamu fikir. This is the cara untuk fikir, dapatkan jawapan untuk kebat. One of the technique. Okay, dapat Okay, so tu aspek-aspek. Okay, so seterusnya. Kesihatan bukan ekonomi, boleh. Kalau sosioekonomi, kesihatan pun masuk dalam sosioekonomi. Faham ya? Okay, sosioekonomi maksudnya these two. Maksudnya yang cover ekonomi dan juga sosial, dua-dua. Okey, dapat jadi kalau tak ada idea boleh guna. Okey, lepas tu kemudiannya, okey, kita boleh juga. Okey, katakanlah dari segi lepas kita tengok daripada aspek-aspek ni, kita turut boleh juga. Okey, kalau tengok dari segi pihak yang terlibat. Okey, so contohnya kamu boleh guna. Okey, so yang ni yang aspek. Okey, lepas tu kemudiannya pihak-pihak yang terlibat. Okey, maksudnya kalau soalan sebagai contoh dia tanya kan, apakah peranan A, apakah peranan B, apakah peranan C dalam melaksanakan sesuatu bla 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 bla. Okey, ataupun apakah peranan masyarakat dalam sebuah negara? Ataupun siapakah yang berperanan. Okey, so pecah kan? Start dari yang kecil sampai besar. Macam mana? Okey, simple. Dalam sesebuah negara besar. Okey, apa single component of a negara? Apa single component negara? No, bukan rakyat. Smaller than rakyat. Apa? Smaller than rakyat. Masyarakat. Okey, yes, smaller than masyarakat.
keluarga, smaller than keluarga, individu. Betul tak? Okay, so kalau ada pihak-pihak pula, oh aku fikir dari segi apa? Nombor satu, apa tindakan seseorang individu? Faham tak? So okay, individu pula kita ada pula yang pecah. Okay, kamu boleh pula cakap individu. Kalau saya, katakanlah saya seorang apa? Pelajar. Katakanlah saya seorang belia. Katakanlah saya seorang remaja. Okay, faham tak? Guru, ibu bapa. Okay, so individu. Okay, number two, kamu boleh pula tengok dari segi, okay, apa yang besar sikit komponen dari individu? Keluarga. Okey, jadi kalau kita tengok keluarga pula, okey, contohnya kalau kita tengok kan, keluarga kita kena tahu apa pula peranan siapa? Ibu bapa kan. Dalam bagi pendidikan, okey, dalam berikan apa panduan kepada anak-anak. Alright. Okey, lepas tu kemudiannya, okey, lepas individu, lepas keluarga, kita ada pula apa? Okey, masyarakat as whole. Okey, maksudnya as a whole sebagai keseluruhan dia, okey, masyarakat ni apa dia kena buat? Okey, rukun tetangga kau. Okey, faham tak? Okey, lepas tu kemudiannya, lepas masyarakat barulah kita ada pula pihak apa? Kerajaan. Apa pula tindakan yang kerajaan kena buat? Okey, faham jadi ini antara cara-cara yang saya cadangkan untuk kamu dapat idea. Sebab saya dapati dalam soalan kebat, kamu semua bukan tak pandai. Bijak-bijak, cerdik-cerdik, handsome-handsome, lawa-lawa, cantik-cantik. Tapi bila dapat soalan kebat, kamu tak keluar idea tu. Okey, dia dapat soalan tau. Kamu tahu apa dia buat? Dia dapat soalan tu, okey, contohnya katakanlah ini soalan exam dia kan. Okey, soalan exam dia tengok soalan exam tu kan. Okey, macam ni contohnya. Okey, dia tenung. Dengan harapan after 10 minutes tiba-tiba jawapan kebat tu puing keluar. Betul tak? Jangan macam tu. Okay, how to get the ideas, kamu kena write this down. Faham tak? Okay, jadi tengok soalan tu, kamu just buat dulu. Okay, aku kena fikir dari segi apa? Lepas tu kemudiannya, aku kena fikir dari aspek apa? Tindakan siapa? Bila kamu dah list down ni, baru kamu tengok balik soalan. Baru kamu kaitkan dengan dia punya idea dia. Dapat? So, nak cincot, silakan. Negara, kerajaan tu negara lah tu. Ni kerajaan, boleh juga. Ataupun turut kita ada negara. Okay, dapat? So, ini antara dua teknik yang utama lah saya selalu gunakan lah. Okay, dapat? Jom kita tengok contoh soalan. Okay, so semua ada tak dekat tangan semua? Ada tak soalan ni semua ada dekat tangan? Okay, so memang satu soalan struktur, satu soalan esei. Saya sengaja pilih satu soalan struktur, satu soalan esei. Okay, nak cincot, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so dapat? Ini teknik dia. Jom kita buat, try tengok. Okay, so apa yang kita tengok seterusnya, sir tolong bagi tahu kawan saya yang saya masuk kelas, dia tak percaya. Azmizan Razali menyampaikan yang dia masuk kelas. Okey Mizan? Aduh, kecoh lah Kyle macam ni. Okey, kawan kamu tu lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Perempuan, amboi, gatai. Okey, belajar dulu, gatai lebih. Okey, next. Jom tengok soalan yang pertama. Okey, satu, mengapakah hubungan baik pemerintah dan rakyat perlu dikekalkan? Okey, so jom kita tengok. Ada cincot yang tu, tak apa kejap lagi. Kalau tak sempat, boleh patah balik. Okey, di mana kalau kita tengok dekat dalam soalan ni, okey, so clear Okey, so dekat dalam bentuk soalan ni, mengapakah hubungan baik pemerintah dan rakyat perlu dikekalkan? Okey, soalan satu Okey, mengapakah hubungan baik pemerintah dan juga rakyat perlu dikekalkan? Okey, dapat. Okey, kenapa perlu dikekalkan? 4 markah kan? Okey, so simple. Apa teknik yang boleh kita pakai? Come on, apa teknik yang kita? Yes. Tengoklah yang tadi tu. Kan kita dah baru tengok tadi kan, kita ada dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Jadi apa yang kita tengok? Boleh jawab dari segi situ. Okey, so jom kita tengok satu-satu. Okey, so contohnya kalau kita tengok hubungan baik pemerintah kan. So, antara the way to get the ideas politik, kita ada ekonomi, lepas tu kemudiannya kita ada sosial. Okey, di mana dari segi politik? Okey, kenapa hubungan baik? Pentadbiran. Very good. Baru belajar 10 minit dah pandai dah. Pentadbiran lancar, okey, dan juga menjadi teratur. Okey, dapat so memanglah kerajaan buat apa, pemerintah buat undang-undang, tapi yang laksana dan nak ikut siapa? Rakyat. Okey, keselamatan negara terjamin. Very good. Okey, so antaranya keselamatan negara terjamin. Allah, senang banget. 4 markah je. Okey, lepas tu kemudiannya ekonomi negara makmur. Okey, so negara akan menjadi makmur. Allah, senang banget. Oh, by the way, ada satu benda saya terlupa nak cakap dengan kamu. By the way, soalan kebat, kamu tak payah nak refer pada mana-mana topik. Faham kamu tak payah, okey, soalan ni datang dari bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3. Tak payah nak fikir. Faham dia tak ada kena-mengena pun dengan bab tu. Alright, okey, dapat dia terbuka. Okey, very good. So, ekonomi negara akan menjadi makmur. Okey, lagi apa lagi? Okey, so mungkin kita boleh buat pembangunan infrastruktur. Jadi kita boleh buat pembangunan infrastruktur. Okey, tujuan dia untuk rakyat jadi apa? Selesa. Okey, dapat So lepas tu kemudiannya dari segi sosial, okey, perpaduan, very good. Okey, so masing-masing perpaduan terjalin. Kenapa? Okey, sebab pemimpin pun dengan rakyat bersatu. Okey, mengurangkan jurang. Okey, dapat rapatkan. Very good. Rapatkan jurang antara rakyat. Okey, dapat Okey, so jadi itulah dia, mengurangkan kadar jenayah. Allah, banyak jawapan. Okey, so kurangkan apa yang dipanggil sebagai kadar jenayah. Okey, so dalam jawapan yang kamu boleh download nanti ada contoh-contoh jawapan lain. Dapat
Okey, jadi kalau yang untuk 4 markah ni, okey, di mana 4 markah ni kamu sebenarnya tak perlu nak huraikan terlalu panjang, tetapi ayat kamu kena complete lah. Faham tak? Ayat mesti complete. Okey, for example, okey, jadi kalau kita tengok kan, soalan dia berbunyi, mengapakah hubungan baik pemerintah dan rakyat perlu dikekalkan? Okey, hubungan baik pemerintah dan rakyat perlu dikekalkan dari segi dari segi politik untuk menjamin pentadbiran yang lancar dan teratur serta menjamin keselamatan negara. Selain itu, dari segi ekonomi, negara akan menjadi lebih makmur dan membawa pembangunan infrastruktur yang menyebabkan keselesaan rakyat. Okey, so kesimpulan tak wajib pun. Seterusnya dari segi sosial perpaduan akan terjalin serta merapatkan jurang antara rakyat serta mengurangkan kadar jenayah. Noktah mantap ganteng. Pemeriksa baca sambil mengalirkan air mata. Kamu tahu tak? Mantap je jawapan tu. Faham ya? Okey, so ada pula yang akan tanya, "Sir, boleh ke guna untuk soalan esei?" Boleh lah. Cuma soalan esei tambah sedikit huraian, kamu tambah sedikit contoh. Faham ya? Okey, jadi ada yang tanya, perlu buat 2 huraian 2 contoh ke ataupun 2 fakta 2 huraian ataupun 4 fakta. Dua-dua pun boleh. Faham ya? Dua-dua pun boleh. Tapi kalau kamu tulis fakta saja, tapi make sure fakta tu dengan sedikit simple explanation. Dapat ya? Inference. Okey, inference nak letak boleh, tak letak pun boleh. Okey, so berdasarkan bukti-bukti di atas dapatlah dijelaskan bahawa hubungan pemerintah dan rakyat sangat penting untuk dikekalkan. Itu contoh inference. Some sort of summary. Inference ni summary. Pada siapa yang tak tahu, inference ni kesimpulan untuk yang atas ni. Tak letak pun tak apa. Dapat ya? Soalan nak ambil kepala soalan, nak ambil boleh, tak ambil pun boleh. Okey, dapat one more question. Kita masih tak banyak ni. Okey, next. Seterusnya. Okey, soalan 2. Sorry ya. Okey, kita ada 20 minutes. Okey, so soalan yang kedua. Okey, apa bunyi? Ini contoh soalan esei ya. Okey, pentadbiran teratur dan sistematik penting kepada sesebuah negara, berikan penjelasan anda. Pentadbiran teratur dan sistematik penting kepada sesebuah negara, berikan penjelasan anda. Okey, saya nak tanya dengan kamu. Bentuk soalan dia lain. Soalan ni 4 markah, soalan nombor 2 ni 8 markah. Tetapi aspek yang kamu jawab, boleh tak kamu gunakan yang ni? Yes, boleh. Cuma untuk esei ni kamu pecah jadi 3. Jaspreet betul. Pecahkan jadi 3 perenggan. Saya cadangkan 3 perenggan. Jadi setiap satu perenggan ni kamu ambil untuk satu ni, tetapi kamu tambahkan sedikit huraian, kamu tambahkan sedikit contoh. Okey, contoh Okey, so kalau nak letak 2 perenggan pun boleh. Okey, contoh kita kembangkan tengok Soalan beza kan? Soalan nombor 1 dan nombor 2 kan? Saya sengaja pilih 2 soalan yang berbeza. Okey, jadi 2 soalan yang berbeza tapi dia punya cara jawab dia sama sahaja. Tak beza pun. Okey, so jom kita tengok contoh nombor 1. Okey, jadi contohnya kalau kita tengok jelaskan berikan penjelasan anda, pentadbiran penting Okey, so jadi dari segi politik. Okey, boleh contoh dari segi politik. Maksudnya politik ni dia punya fakta utama lah. Okey, huraian tu kena berdasarkan isi. Yes, of course. Kesimpulan tak ada markah, Bel. Okey, kesimpulan dia tak ada markah. Pemarkahan rubrik. Maksudnya dia akan baca keseluruhan jawapan kamu. Lepas tu kemudiannya dia akan bagi grade based on jawapan. Macam impression, Kyle. Okey, kalau kamu jumpa kan seorang lelaki botak, kacak macam ni. Okey, lepas tu good looking, lepas tu smartly dressed. Apa kamu punya first impression? Oh, okey, gangster. Adakah kamu akan cakap gangster? Okey, faham tak? Okey, ataupun sampai ke kan dalam botak ni ada pula parut dekat kepala kan, lepas tu tattoo, besar tattoo, dragon tattoo kan, buka pula baju ada tattoo. Apa pendapat kamu? Faham tak? Jadi that's how you present your KBAT answers. Maksudnya bagi very good presentation. Okey, dapat ya? So, jadi dari segi politik, okey contohnya. Okey, kita ambil poin yang sama tu. Okey, jadi kalau kita tengok politik, okey ni dia punya fakta utama. Okey, di mana kita tengok pentadbiran lancar dan teratur. Okey, so jadi pentadbiran yang lancar dan teratur sebagai contoh. Dari segi apa? Okey, dari segi apa? Undang-undang enforcement dikuatkuasakan. Okey, undang-undang dikuatkuasakan. Okey, so yang ni dia huraian lah. Apabila undang-undang dikuatkuasakan, maka maka itu yang kita tengok menjamin keselamatan rakyat. Ini huraian tambahan. Okey, dapat. Lepas tu kemudiannya sebagai contoh, jadi pentadbiran lancar dan teratur apabila undang-undang dikuatkuasaan menjamin keselamatan rakyat. Sebagai contoh, undang-undang jalan raya. Ini contoh. Dapat tak? Okey, dapat? Ini fakta, huraian tambahan, contoh. Simple je. Okey, dapat. Jangan anggap yang ni 4 markah pula tau. Yang ni baru satu aspek. Dapat tak? Ini maksudnya satu fakta yang lengkap dengan huraian dan contoh. Yang ni fakta, isi dia, huraian tambahan, contoh. Dapat? Okey, dapat Okey, so yang ni berapa markah? Okey, dia macam ni. Kalau kamu jawab yang ni, dengan lengkap kamu buat 2 perenggan, kiranya 4 markah lah untuk ni. Tapi pemarkahan rubrik sebenarnya dia akan tengok keseluruhan. Dia macam ni. Kamu bagi dari segi politik, ekonomi, sosial, tapi kamu bagi fakta, huraian, tanpa contoh langsung. So, what do you think you will get? 4 atau 5 markah sahaja. Faham tak? Tapi kalau kamu bagi 2 fakta, kamu bagi 1 politik, 1 ekonomi, tapi lengkap dengan huraian, lengkap dengan contoh, still you can get 8 marks. Faham ke tak faham? Semua orang boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Jadi, bilangan fakta utama bukan penting. How you present tu penting. Macam mana cara kamu olahkan dia tu, itu yang penting.
Sebab dia nak tengok kamu faham ke tidak. Okey, dapat Okey, cuba. Dalam exam nanti cuba buat macam tu. Okey, next. Terus je sikit lagi One more, satu. Okey, lepas tu, okey, katakanlah kamu buat politik, kamu mula ambil apa? Social One more. Okey, boleh Okey, jadi kita tengok pula dari segi social. Okey, di mana dari segi social apa pula? Jadi katakanlah kamu tak nak ambil ekonomi kan, kamu ambil social. Okey, so kita ambil dari segi apa? Perpaduan terjalin. Okey, so jadi kita ambil dari segi perpaduan terjalin. Okey, jadi huraikan sikit kenapa perpaduan terjalin melalui pendidikan. Boleh? Very good. Melalui pendidikan. Okey, so jadi melalui pendidikan, very good. Okey, boleh di sekolah dan universiti ke? Contoh, okey, kamu boleh letakkan. Lepas tu contohnya melalui apabila kita buat ni contoh program satu murid satu sukan. Okey, ni sebagai contoh dia. Dapat tak? Okey, so kalau kamu buat macam ni, okey, lengkapkan buat panjang lebar lah sikit, panjang sikit, buat 2 penggan, complete. Huraian ni kamu tambah, 2 points pun dah cukup. Faham ya? Tapi saya cadangkan kalau kamu boleh buat minimum 3 lah. Faham minimum kamu buat, sila buat 3. Alright? Dapat So minta maaf lah banyak-banyak. Itu je masa yang kita ada untuk hari ni. So insya-Allah kita akan bertemu lagi. Siapa nak cincot silakan. Okay. Don't worry, cadangan jawapan pun ada juga nanti Okey, so sila ambil.